Kerajaan telah memulakan program imunisasi vaksin COVID-19. Jadi saya nak ajak anda untuk sertai program ini untuk cucuk vaksin secara percuma yang diberikan oleh kerajaan. Saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak sertai program ini, macam mana nak mohon. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe, bantu saya, support saya, subscribe saya. Tonton video ni sampai habis, nanti saya akan tunjukkan macam mana. Sebelum tu, kita nak tahu apa itu vaksin. Okey, kalau tengok dekat website myhealth.gov.my, apa itu vaksin? Vaksin itu mengandungi antigen yang diperolehi daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus. Nanti korang bacalah dekat website ni. Saya akan sediakan link. Bla 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 bla. Okey. Okey, kesimpulan dia, vaksin adalah satu bahan yang dimasukkan ke dalam badan kita untuk merangsang sistem imunisasi badan kita untuk melawan penyakit. Jadi apabila penyakit itu datang ke kita, datang untuk menjangkiti kita, vaksin tadi akan lawan penyakit itu, hapuskan penyakit itu ataupun tolak penyakit itu. Itu fungsi vaksin. Jadi vaksin dia bukan ubat. Kena faham antara ubat dengan vaksin apa dia. Vaksin ni lebih kurang macam inilah. Kita naik kereta dan kita pakai tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar tu umpama vaksin. Dia untuk mencegah kita daripada berlaku kecederaan parah apabila kita kemalangan. Bukan nak suruh kemalangan, tapi kalau kemalangan, sekurang-kurangnya risiko untuk dapat kecederaan yang parah itu dapat dikurangkan. Berbeza dengan ubat. Ubat ni adalah satu bahan yang kita gunakan untuk merawat sesuatu penyakit. Macam naik kereta tadi, okey, bila dah kemalangan dan kena kecederaan, bila cedera adalah sakit. Apabila sakit, kita rawat sakit tu. Cuma kalau pakai tali pinggang keledar, mungkin kecederaan dia tak seteruk tak pakai tali pinggang keledar. Jadi mungkin rawatan dia tak sesusah ataupun tak seteruk untuk merawat sakit kalau tak pakai tali pinggang keledar tadi. Okey, tu perumpamaan je. Mungkin tak tepat nak buat perumpamaan antara pakai tali pinggang keledar dengan vaksin tadi. Jadi apa hukum vaksin tu? Saya tak nak komen panjang-panjang pasal hukum vaksin, halal ke vaksin, sebab saya bukan alim ulama. Saya tak ada pengetahuan yang dalam tentang hukum hakam agama. Okey, dapatkan maklumat yang sahih daripada majlis fatwa ke? Kalau saya tengok dekat website Mufti Wilayah Persekutuan ni, nanti saya sediakan link. Dia kata penggunaan vaksin bagi menambah imunisasi badan adalah diharuskan oleh syarak. Apakah kandungan vaksin itu halal dan selamat? Pun saya tak nak komen panjang-panjang benda ni sebab saya bukan ahlinya, saya bukan pakar perubatan. Senang cerita, tanyalah kepada yang ahlinya. Dah banyak live yang dibuat untuk menerangkan pasal vaksin, pasal bahan dia. So boleh dapatkan maklumat. Okey, cara nak mohon, paling mudah cara nak mohon adalah melalui aplikasi MySejahtera. Kalau anda tak ada aplikasi MySejahtera, boleh telefon ke pejabat kesihatan daerah yang berdekatan dengan anda untuk dapatkan maklumat. Okey, saya pun hari ini baru saya nak mohon. Saya sengaja lambatkan mohon sebab saya nak buat video untuk anda. Melalui aplikasi MySejahtera, pertama sekali, update dulu aplikasi MySejahtera kepada versi yang latest, versi yang terkini. Okey, lepas update aplikasi MySejahtera, buka aplikasi MySejahtera. Aplikasi MySejahtera dia akan buka kepada tempat scan QR code untuk daftar tempat mana kita lawan. So, first kali close, ke atas sekali dia ada menu COVID-19 vaccination. Okey, tekan COVID-19 vaccination. Okey, lepas tu tekan vaksin for nama anda. Vaksin macam saya, vaksin for none. Okey, tekan. Kemudian dia akan keluar my detail. So my detail ni pastikan tepat dan sama. Nama anda dengan IC, dengan nama dekat IC bagi sama. So nombor IC pun kena tepat. Kemudian MySejahtera ID ni adalah nombor handphone. Pastikan sama supaya apabila anda nak dihubungi oleh pejabat kesihatan tu mudah. Kemudian kalau dah tepat, kalau tak tepat edit lah. Kalau dah tepat tekan confirm. Are you sure? Yes, of course lah. Saya nak vaksin. Okey, bila dah sampai dekat sini, selesailah. Maksudnya anda telah selesai memohon. Kemudian ada lagi langkah. Langkah ni tekan next. Dia minta maklumat tambahan, klik here, tekan. Klik here. Adakah anda berminat untuk vaksin? Ya, still berminat sebab saya dah mohon pun.
Adakah anda mempunyai sejarah penyakit? Okey, ini bagi jawapan yang tepat. Sebabnya apabila anda nak vaksin, ada maklumat yang ada sebab-sebab anda tidak boleh divaksin. Contoh, anda adalah golongan yang berisiko tinggi, yang mempunyai alahan ke, mungkin penyakit kronik ke, mungkin. Okey, saya tidaklah. Adakah anda mendaftar dengan JKM sebagai OKU? Tidak. Di manakah tempat anda tinggal? Tekan je. Kalau anda sekarang duduk dekat rumah, tekan je butang GPS ni. Rasa internet slow ni. Saya rasa sepatutnya dia keluar map dekat bawah ni, tapi dia tak keluar, so saya tekan submit je lah. Please ensure all detail are accurate before submit. Pastikan betul baru hantar. Okay, thank you for your response. Thank you. Close. Okay, dah selesai. Okay, apabila dah selesai, mohon pastikan dia tulis kat sini, kindly enable push notification in MySejahtera for future update. Okay, cara dia, anda pergi dekat setting. Ini untuk Android lah, saya guna handphone Samsung C9 Pro. Mungkin menu dekat handphone anda berlainan sedikit. So, tapi kalau dekat Android ni dia lebih kurang je culture dia. Okay, selepas pergi setting, tekan apps. Lepas tu minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cari MySejahtera. Huruf M. MySejahtera. M-Y. MySejahtera. Okay. MySejahtera. Jangan uninstall pula. Okay, dekat sini, dekat bawah ni, app setting notification. Okay, on. On kan dia. Kalau tak tahu, on kan je semua. Senang. Dah. So nanti apa-apa notifikasi daripada MySejahtera, terus dia akan keluar dekat atas lah, dekat notifikasi ni. Kalau kita tengok dekat Facebook hari ni, kita tengok macam-macam, ada yang pro vaksin, ada yang anti vaksin, ada yang pro dengan teori-teori konspirasi. Mungkin di sebaliknya ada betulnya teori konspirasi itu, ataupun kadang-kadang teori itu sekadar teori. Wallahualam, saya pun tak tahu, saya tak nak komen panjang. Jadi kepada golongan-golongan yang anti vaksin, kepada golongan yang pro teori konspirasi, ataupun anda bukan anti vaksin sebenarnya, cuma anda ragu-ragu untuk terima ataupun cucuk vaksin ni, terpulang kepada anda sama ada anda nak terima ataupun tak terima vaksin tu. Itu hak anda. Cuma saya nak nasihatkan, dapatkan maklumat yang betul daripada sumber yang betul, daripada ahlinya. Maksud ahlinya tu, kalau katakan kita nak dapatkan maklumat pasal perubatan, cari dengan pakar-pakar perubatan. Okey, kalau pasal hukum hakam agama pula, dapatkanlah maklumat daripada alim ulama, daripada mufti, daripada majlis fatwa. Kita nak cerita hukum hakam pasal perubatan moden, vaksin. So dapatkan maklumat daripada alim ulama yang ada pengetahuan tentang vaksin ataupun tentang perubatan moden. Jangan cari maklumat by Google je. Google tak salah. Cuma kalau kita just Google je, maklumat yang masuk, yang dapat kat kita tu belum tentu sahih. Masing-masing ada hak masing-masing. Hak saya untuk saya cucuk vaksin. Itu hak saya. Jangan pertikaikan. Dan saya pun tak pertikaikan hak anda untuk tolak vaksin. Masing-masing ada kefahaman masing-masing. So, biar kefahaman masing-masing tu yang menentukan nak ataupun tak nak vaksin. Anda boleh sampaikan maklumat kepada orang lain, tapi berilah maklumat yang tepat daripada sumber yang sahih untuk berkempen kepada orang lain. Okey, pesanan terakhir saya kepada semua, jagalah kesihatan, jagalah kebersihan, kerap-keraplah cuci tangan. Kalau dah keluar tu, jagalah diri, balik rumah, mandilah, cuci pakaian. Senang cerita, elakkan anda dijangkiti. Jangan kerana anda tidak percaya dengan COVID-19, menolak vaksin, kemudian anda keluar tanpa menjaga kebersihan, tanpa menjaga SOP. Lepas tu, kalau anda dijangkiti, mungkin anda kena jangkitan tahap pertama ataupun kedua, yang anda tak ada simptom, yang anda boleh sembuh. Anda rasa macam demam biasa je, boleh sembuh. Makan paracetamol pun dah boleh sembuh. Tetapi
anda telah merisikokan orang lain. Mungkin anda jangkiti orang yang berisiko tinggi macam golongan orang tua, golongan yang mempunyai imuniti yang rendah, kanak-kanak. Mungkin anda menjangkiti golongan yang mempunyai penyakit kronik, asma. So disebabkan anda tidak menjaga kesihatan anda menjangkiti orang lain. Elakkan benda tu. Okey, terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, bantu saya tekan like, kemudian tekan share untuk kita kongsikan supaya orang lain pun dapat manfaat yang sama. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.